Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lihat tajuk, masih lagi tajuk elektrik tetapi bahagian yang kedua. Okey, dalam bahagian kedua ini cikgu akan menerangkan tentang kecerahan mentol, buka dan tutup suis, faktor yang mempengaruhi penggunaan elektrik, kesan kecuaian penggunaan elektrik dan juga langkah-langkah keselamatan dalam menggunakan peralatan elektrik. Okey, kecerahan mentol. Okey, apakah perbezaan dari segi kecerahan pada mentol yang disusun secara bersiri dan mentol yang disusun secara selari? Kamu dah tahu bahawa susunan mentol boleh disusun secara dua susunan, iaitu bersiri dan juga selari. Okey, bersiri dan juga selari. Apabila disusun secara bersiri dan selari, didapati bahawa kecerahan mentol yang terhasil adalah tidak sama. Jadi kamu lihat di bahagian kiri ini adalah litar bersiri. Okey, mentol A dan mentol B disusun secara bersebelahan. Jadi ini litar bersiri. Kalau kamu lihat, perhatikan dia punya mentol agak malap, kurang cerah. Kita boleh nampak kuning tu tidak berapa kuning. Manakala sebelah kanan adalah litar selari, iaitu mentol A, mentol C dan D disusun secara bersebelahan. Jadi kamu boleh perhatikan mentol itu agak terang, warna kuningnya kuning yang gelap. Itu menunjukkan bahawa litar selari mentolnya akan menyala dengan terang. Okey, ini sekiranya kedua-dua litar ini disusun dengan 2 biji mentol. Okey, bilangan mentolnya sama, tetapi litar bersiri dia kurang cerah, manakala litar selari mentolnya menyala dengan lebih cerah. Okey, selari lebih cerah, manakala bersiri kurang cerah. Okey, ini kamu kena ingat. Mengapakah mentol yang disusun secara litar selari? Tadi kamu dah tahu litar selari yang ni, yang bawah ni. Yang bawah ni. Kenapa dia lebih cerah? Kenapa bila kita susun cara litar selari dia lebih cerah? Okey, manakala kita dalam keadaan bersiri dia kurang cerah. Okey, litar bersiri mempunyai satu laluan sahaja. Okey, punya satu laluan sahaja untuk arus elektrik mengalir. Semua mentol akan berkongsi arus elektrik. Ini dia yang paling penting. Okey, berkongsi arus elektrik. Keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol A dan mentol B kurang cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara selari. Contohnya kamu ada RM10. Apabila dua orang berkongsi, maka seorang hanya akan dapat RM5. Okey, dia tak dapatlah, dia tak bolehlah berbelanja seperti seorang yang dapat RM10. Manakala mentol yang disusun secara selari, setiap satu mentol akan menerima jumlah yang sama. Okey, kalau cikgu bagi RM10, kedua-duanya cikgu akan bagi RM10. Okey, sebab apa dia macam tu? Kerana litar selari punya lebih daripada satu laluan. Lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Jumlah tenaga elektrik yang mengalir melalui setiap laluan adalah sama. Dia berdasarkan kepada kuasa bateri. Kalau bateri itu boleh menghasilkan 3 volt, maka dia akan bagi mentol C 3 volt. Mentol D pun 3 volt. Dia akan bagi masuk sini. Okey, 3 volt. Sini pun masuk 3 volt. Okey. Jadi kedua-duanya dapat berdasarkan kuasa yang ada pada bateri. Tetapi kalau dalam contoh litar bersiri tadi, sini 3 volt, dia lalu sekali jalan saja. Bila sekali jalan, dia hanya boleh hantar 3 volt. Bila dia boleh hantar 3 volt, dia akan bagi kat A 1.5, B pun 1.5. Mereka kena berkongsi 2. Tapi kes di bawah, sekali jalan yang bau atas 3 volt, bawah pun 3 volt. Maka kedua-dua menerima 3 volt, maka cahayanya lebih kuat. Okey, lebih cerah. Okey, jadi kat bawah kita, keadaan ini menyebabkan nyala mentol C dan mentol D lebih cerah berbanding mentol yang susun secara bersiri.
Okey, jadi poin yang kamu kena ingat ni dia, berkongsi arus elektrik. Secara selari tidak perlu berkongsi. Okey, faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Jadi dalam litar bersiri, tadi kita bandingkan antara kedua-dua litar, antara litar bersiri dengan litar selari. Maka kita tahu litar selari mentolnya lebih cerah. Tetapi kalau dalam litar yang sama, litar bersiri, okey, macam mana kita nak pengaruhi kecerahan tu? Nak bagi dia lebih cerah atau kurang cerah? Kita kawal dari segi bilangan mentol. Yang pertama, bilangan mentol kena jaga. Okey, bilangan mentol. Okey, sebelum tu cikgu undur balik lah. Kita buat ni lah. Dalam litar bersiri ataupun dalam litar selari, bilangan sel kering mempengaruhi. Okey, dia tak kisah mana-mana. Bilangan sel kering ni, kalau dalam litar selari pun dia pengaruhi kecerahan mentol, dalam litar bersiri pun pengaruhi kecerahan mentol. Jadi bagaimana dia mempengaruhi? Okey, cikgu buat satu hipotesis. Semakin bertambah, kita masukkan corak kat sini, semakin bertambah bilangan sel kering. Contohnya daripada 1 sel kering kita menjadikan 2 sel kering, maka semakin, sekarang kita tengah cerita tentang kecerahan mentol, maka semakin bertambah cerah mentol. Okey, dia maksudnya dia seiring lah, tambah sel kering tambah cerah, semakin bertambah cerah mentol ataupun kecerahan mentol. Ini untuk kedua-dua jenis susunan. Kita letak kat litar selari, kita tambah bateri ataupun sel kering, dia makin cerah. Pada litar bersiri, kita masukkan bateri, tambah lagi satu bateri, mentol dia lebih cerah. Tetapi untuk litar bersiri, dia ada satu lagi faktor ataupun penyebab yang menyebabkan kita boleh menambahkan lagi kecerahan mentol tersebut. Okey, jadi kita bincang antara litar bersiri saja. Jangan bandingkan dengan litar selari. Ini dalam litar bersiri, kalau kita nak tengok macam mana nak tambahkan lagi cerah litar bersiri ini, ini cara yang kedua. Tadi bilangan sel kering ataupun bilangan mentol. Okey, bilangan mentol. Jadi kalau kita buat bilangan mentol pada litar bersiri, macam mana keadaannya? Okey, cikgu lukiskan satu gambar rajah litar bersiri. Pertama kita ada sel kering, kita masukkan suis, kemudian kita ada satu mentol yang pertama, mentol yang kedua, dan disambungkan. Okey, jadi kita nak bagi mentol itu lebih cerah. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu buang satu mentol, maka mentol itu akan jadi lebih cerah. Kalau kita makin tambah, dia akan menjadi lagi malap. Okey, tambah lagi satu mentol, lagi malap. Tambah lagi satu mentol, lagi malap mentol tersebut. Jadi untuk bagi cerah, kita pastikan bilangan mentol tu paling sedikit. Mentol tu akan jadi lebih cerah. Mentol tu akan jadi lebih cerah. Lagi kita tambah setiap satu mentol tu dia makin malap. Okey. Jadi kalau kita buat satu hipotesis, semakin yang ini semakin berkurang lah. Semakin berkurang, corak dia berkurang. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah bilangan mentol. Semakin berkurang bilangan mentol, semakin bertambah, corak ni semakin bertambah cerah mentol. Okey, semakin bertambah cerah mentol. Okey, yang tadi bertambah dan bertambah. Okey, bertambah dan bertambah. Yang ini semakin berkurang bilangan mentol, semakin bertambah cerah mentol. Okey. Tetapi bila kita
dalam litar selari, kita tambah atau kita kurangkan mentol, dia tidak mempengaruhi kecerahan mentol tersebut. Kalau dia cerah macam tu, dia tetap juga cerah macam tu. Dalam litar selari, nak bagi lebih cerah, kita kena tambah kuasa. Nak tambah kuasa, kita kena tambah bilangan sel kering. Itu je satu-satu cara je. Okey. Dia tak ada kaitan kalau kita berapa banyak pun. Okey, ni sel kering. Cikgu tebus Swiss kat sini. Tebus satu mentol kat sini. Okey, ada satu mentol macam ni. Okey, bila kita pasang, dia cerah dia. Macam tu, terang. Okey. Adakah bila tambah? Kalau dalam kes litar bersiri, kita tambah saja mentol, dia kurang cerah. Tapi dalam litar selari, kita tambah lagi mentol, tetap juga cerah. Bukan makin cerah atau makin kurang cerah, kecerahan dia tetap sama. Jadi dalam litar selari hanya satu faktor dia dengan sel kering. Dalam litar bersiri ada dua, tambah sel kering atau kurangkan bilangan mentol untuk menjadikan mentol tu lebih cerah. Okay, dalam kes ni nak bagi lebih cerah, kena tambah satu lagi sel kering, baru dia makin cerah begitu. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok tentang tajuk Swiss, tentang Swiss, iaitu kaitan adalah Swiss tutup, Swiss dibuka. Okey, selalu kita sebut dalam keadaan biasa kita sebut tutup lampu, buka lampu. Okey, tetapi dalam litar bila kita sebut tutup, maka lampu itu menyala. Okey, dalam kita Swiss ditutup, maka yang kedua, bila disebut Swiss ditutup, ia juga bermaksud litar tertutup. Okey, litar tertutup maksudnya litar itu bersambung penuh. Bila dia bersambung penuh, maka elektrik boleh mengalir di dalam litar tersebut, maka mentol akan menyala. Jadi kamu jangan kelirulah. Kalau kamu sebut sebagai Swiss dibuka, Swiss dibuka maksudnya litar itu tidak lengkap. Litar tidak lengkap, maka elektrik tidak boleh mengalir. Bila elektrik tidak boleh mengalir, maka mentol juga tidak menyala. Itu disebut sebagai Swiss dibuka. Okey, Swiss dibuka, maka litar tidak lengkap. Bila tidak lengkap, mentol tidak menyala. Okey. Dalam litar bersiri, Swiss dibuka saja walau di mana-mana pun. Walau di mana-mana pun di dalam litar itu Swiss dibuka, maka mentol tidak menyala. Okey, jadi kedua-dua mentol dalam litar bersiri ini tidak menyala. Kenapa? Kerana dia hanya ada satu laluan saja untuk elektrik, hanya ada satu laluan saja untuk bergerak. Jadi apabila satu Swiss dibuka, keseluruhan litar itu tidak boleh berfungsi kerana elektrik tidak boleh bergerak. Okey, litar menjadi tidak lengkap dan arus elektrik tidak dapat mengalir melaluinya. Okey, dia tidak boleh, tak ada alternatif lain untuk elektrik itu bergerak. Tetapi dalam kes litar selari, hanya kawasan Swiss yang dibuka. Okey, dibuka sini maka A saja tidak menyala. Swiss Y ditutup maka masih lagi menyala. Okey, yang ni Swiss Y dibuka maka B tidak menyala. Okey, dia Swiss yang betul-betul yang disusun secara selari, bersiri dengan B. Y dengan B ni mereka ni disusun bersebelahan. Jadi kalau yang ni dibuka, B pun tidak menyala. Okey. Mentol B pada cabang elektrik kedua masih menyala kerana arus masih dapat mengalir pada cabang litar tersebut. Okey. Yang ni boleh lalu, yang ini tidak boleh, maka yang ni tidak menyala. Okey, yang ini boleh lalu, yang bawah tidak boleh lalu, maka ini tidak menyala. Okey. So, kita tengok surat sebelah. Faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Jadi dalam seharian macam-macam penggunaan. Jadi kita nak tengok penggunaan elektrik mana yang lebih baik. Okey, menggunakan kipas berbanding dengan penyaman udara. Okey, kalau dalam
di rumah, kipas dan penyamaan udara, maka penyamaan udara akan menggunakan elektrik yang lebih tinggi. Okey, ni cara untuk kita jimatkan elektrik lah. Penutup suis lampu semasa tidur. Okey, suis lampu ditutup semasa tidur. Dan kalau kita dalam segi kesihatan pun, kalau kita buka lampu waktu tidur tidak baik untuk kesihatan kita. Tidak membiarkan peralatan elektrik terpasang jika tidak digunakan. Okey, kita tak boleh tinggal. Kalau kita berada di bilik lain, bilik yang satu lagi tu jangan biar terbuka lampu, kipas dan sebagainya. Okey, kadang-kadang ada yang pergi tengok pergi makan, TV dekat depan tak tutup, lampu tak tutup. Jadi itu mempengaruhi penggunaan elektrik. Okey. Biar peralatan elektrik. Tidak membiarkan peti sejuk terbuka untuk jangka masa yang lama. Okey. Kadang-kadang kamu tengok dekat kedai pun dia dah suruh, dia bagi arahan untuk pilih dahulu barang yang hendak dibeli sebelum buka peti sejuk. Kalau dia terus buka, pertama penggunaan elektrik bertambah, yang kedua bahan dalam tu pun dia kurang segar sebab suhu dia tidak sejuk. Kerana sentiasa buka, suhu dia tak sejuk. Jadi kurang segar. Okey, di rumah kita dah fikir nak ambil apa, buka, ambil dan terus tutup. Jangan buka tengok lama-lama sebab peti ais antara yang menggunakan elektrik yang banyak. Okey, teknologi hijau. Okey, apa maksud teknologi hijau? Ia penghasilan produk atau pengeluaran yang mampan dengan menggunakan sumber yang boleh dikitar semula. Bersifat mesra alam dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Benda tu kalau dia hancur, dia akan kembali kepada tanah. Kalau dia hancur tapi dia tak boleh hancur, dia kekal kadang-kadang beratus tahun. Contohnya bahan plastik, dia tidak boleh diuraikan oleh bakteria, maka dia akan kekal sebagai sampah selama beratus tahun. Itu bukanlah satu jenis benda yang mesra alam. Contoh aplikasi teknologi hijau adalah dengan menggunakan lampu diod pancaran cahaya, light emitting diode, atau orang panggil LED, lampu LED. Okey, sekarang banyak dah menggunakan lampu LED, lampu Kalimantan LED. Okey, lampu kebanyakannya sekarang yang zaman sebelum ni, dan masih lagi ada yang masih guna, dia panggil pendaflor. Dia menggunakan pendaflor, elektrik mengalir melalui itu, dia akan membuatkan pendaflor tu bercahaya. Okey, berbanding dengan lampu LED, dia lebih baik lah. Satu lagi, mentol bulat tu dia menggunakan wire tungsten. Dia akan elektrik mengalir melalui wire tungsten dan memanaskan wire tungsten tersebut dan dia jadi merah dan dia bercahaya. Itu menggunakan tenaga yang tinggi. Jadi sekarang banyak penggunaan menggunakan LED kerana dia menjimatkan tenaga elektrik. Okey, mengurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi. Bahan-bahan atau alat-alat yang menggunakan pemanas, dia memanaskan sesuatu, dia banyak menggunakan elektrik. Ceret elektrik, alat pemanas air dan sebagainya, itu memang tinggi penggunaan elektrik. Okey, kalau kita duduk tempat yang tidak panas, tak perlulah guna pemanas. Tetapi kalau kita duduk tempat yang sejuk seperti Cameron Highland, nak tak nak kita terpaksa gunakan pemanas. Setiap kali kita on pemanas tu, dia nak panaskan air tu, lagi banyak air yang dipanaskan, lebih banyak tenaga elektrik yang digunakan. Okay. Ini elok, lampu LED, lampu Kalimantan padat, lampu filament. Ini juga tak mentol menggunakan wire. Okey, kat bawah ni macam contoh-contoh nah. Kalau kita nak guna sereka kan, kita guna sereka, kita kumpulkan sekali penggunaan. Bila kita nak sereka 10 baju sekali. Jangan buka sereka, dia panas, lepas tu kamu sereka satu baju, simpan. Semasa dia nak memulakan atau memanaskan sereka itu, dia menggunakan tenaga yang tinggi. Okey, bila kamu dah guna tenaga yang tinggi, tiba-tiba kamu sereka, kamu tutup. Rugi. Jadi kalau kamu dah panaskan, dia dah guna tenaga yang tinggi, lepas tu dia akan kurang sikit lah guna tenaga elektrik. Masa tu kamu serika lah banyak-banyak, kemudian tutup. Okey, banding dengan cara yang tadi. Okey. Kecuaian. Ini tajuk seterusnya. Cuai dalam penggunaan alatan elektrik. Apa yang boleh berlaku? Yang pertama, renjatan elektrik. Okey, menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang lembab atau basah. Ini sangat
bahaya. Jadi lepas mandi ke apa, jangan gunalah peralatan peledetik. Okey, tutup suis ataupun guna plug dan sebagainya. Memasukkan objek sifat konduktor elektrik ke dalam soket. Okey, dia tak boleh nak masuk, dia cucuk dengan gunting besi. Jadi gunting besi ni boleh mengalirkan elektrik dan kamu akan mendapat renjatan elektrik. Okey. Selain renjatan elektrik, dia juga boleh menyebabkan litar pintas. Maka bila litar pintas, maka elektrik tidak dapat mengalir. Dia akan menyebabkan litar terbuka. Maka litar terbuka, elektrik tidak dapat mengalir dan seluruh rumah tu tidak boleh menggunakan peralatan elektrik. Macam mana berlakunya litar pintas? Apabila kita menggunakan bahan-bahan atau alatan elektrik yang telah rosak pada wayarnya. Okey, kalau kamu tengok barang-barang yang rosak ni, pertama jangan repair sendirilah. Kamu balut-balut tampal sendiri. Lebih baik kamu tukarkan wire yang baru atau alatan yang baru. Okey, membuat penyambungan yang berlebihan pada satu-satu soket. Jadi beban tenaga dia sangat tinggi, kadang-kadang dia akan menyebabkan dia litar pintas. Okey, kalau lebih teruk dia akan menyebabkan kebakaran kerana elektrik itu dia sangat panas. Beban dia terlampau tinggi, dia akan memanaskan plastik yang ada pada soket itu dan dia terus akan terbakar. Tidak mengandalkan peralatan elektrik dengan betul. Membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Okey. Telefon ini dia nipis. Dan sifat dia bukan satu yang benda yang tahan lama. Jadi apabila kamu guna elektrik yang berlebihan, bahan-bahan dalam tu dia akan cepat terbakar. Dia sebab nipis. Dia tak boleh tahan haba yang tinggi. Okey, jadi bila nak cas ke apa, fikirkan pukul berapa agak-agak nak cabut balik charger tu. Okey. Tapi sekarang ada dah wire yang dia panggil auto cut off. Bila sampai dah penuh dia akan tutup sendiri. Kalau macam tu lebih baik berbanding dengan charger yang biasa. Okey. Okey, di bawah dia tanya Siti untuk mentol lampu biliknya dengan menggunakan tuala untuk mendapatkan cahaya yang lebih malap. Berdasarkan perbuatan Siti, apa kesan yang akan berlaku? Okey, tuala ditutup pada lampu. Pertamanya dia akan memanaskan lampu dan juga memanaskan tuala tersebut. Okey, jadi dia mungkin menyebabkan kebakaran atau menyebabkan litar pintas pada lampu tersebut. Jadi bahaya, jangan buat benda-benda seperti itu. Jadi macam mana pengendalian ataupun macam mana kita nak kendali, nak uruskan, bahasa Inggeris nak handle alatan elektrik itu dengan selamat, cara-cara yang betul. Okey. Kalau ada kerosakan, kita minta orang yang betul-betul bertauliah. Maksudnya dia dah memang ada kemahiran, dah belajar tentang benda tu, tentang elektrik dan sebagainya. Panggil technician, panggil juru dan sebagainya. Jangan kamu pandai-pandai buat sendiri. Mereka yang boleh repair ni sebab mereka dah belajar, bukan mereka cuba-cuba lah. Sebab bahan elektrik ni bukan boleh cuba-cuba. Seterusnya, yang tadi pastikan tangan kering semasa menyentuh suis. Sambungan hanya satu plug saja untuk satu suis tu. Suis perlu dimatikan sebelum mencabut plug daripada soket. Bila kamu tak tutup, pada besi itu masih lagi ada elektrik. Wire yang rosak perlu diganti dengan wire yang baru. Ni sahabat kamu ni dia pergi tempel dengan pelekat ni. Jadi kalau rosak ni minta tukar terus wire tu. Okey.